pilihan melainkan mengikut undang-undang yang tersedia. Jadi jika dilihat daripada pindaan yang dicadangkan, tiada lagi hukuman sepanjang hayat pun sudah tiada lagi. Ianya telah digantikan dengan pemenjaraan 30 hingga 40 tahun serta sebatan. Yang dulunya sebatan 15 kali, sekarang dicadangkan dikurangkan kepada 12 kali. Keputusan kerajaan berkaitan pemansuhan hukuman mati mandatory dilihat sebagai langkah yang tepat dalam usaha kerajaan untuk mewujudkan sistem perundangan yang dinamik, progresif dan relevan dengan keperluan semasa. Keputusan berkaitan perkara ini menunjukkan kerajaan memberi keutamaan dalam memastikan hak semua pihak terpelihara dan terjamin, sekaligus mencerminkan ketulusan kerajaan dalam membaik pulih sistem keadilan jenayah negara yang serba dinamik ini. Walau bagaimanapun ada rungutan dan suara tidak puas hati kedengaran di kalangan keluarga mangsa yang terlibat. Mereka tidak bersetuju dengan langkah kerajaan memasukkan hukuman mati mandatory di negara ini. Mereka berpendapat hukuman penjara seumur hidup bukanlah hukuman yang sesuai bagi mereka, memberi kesedaran kepada orang ramai supaya mengambil iktibar dan tidak melakukan jenayah berat. Menurut mereka, langkah kerajaan dibimbangi akan menyebabkan kes pengeran dadah dan bunuh akan terus meningkat negara ini. Keluarga mangsa pula merasakan keputusan kerajaan ini tidak memberi keadilan kepada mangsa dan keluarga mangsa. Ternyata ramai yang salah faham mengenai perkara ini. Hukuman gantung sampai mati masih ada, cuma tidak sebelum ini bersifat wajib iaitu mandatory tanpa pilihan. Kerana ia akan menjadi keputusan mahkamah. Saya yakin sudah semestinya seorang hakim akan memberi penilaian sebaiknya sebelum membuat keputusan sama ada wajar atau tidak hukuman gantung atau penjara seumur hidup. Bagaimanapun, hukuman gantian kepada hukuman mati mandatory haruslah setimpal dengan keseriusan jenayah yang telah dilakukan oleh pesalah dengan mengambil kira semua perkara yang menyebabkan jenayah berkenaan. Harus diingat, nyawa adalah pinjaman Allah kepada manusia dan jaga dan hargailah dengan baik dan dengan seadil-adilnya. Sekian. Terima kasih dan saya mohon menyokong. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah di atas perbahasan tadi. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana membenarkan saya mengambil bahagian dalam sesi perbahasan rang Undang-Undang Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023. Datuk Seri Yang di-Pertua, rang undang-undang ini yang kita bahas adalah satu rang undang-undang yang amat berat bagi pandangan saya. Namun begitu, percaya penelitian dan kajian serta pandangan dari pelbagai pihak telah diambil kira oleh pihak kerajaan sebelum membentangkan pindaan ini. Sehingga 31 Mac 2023, saya dipahamkan seramai 1,318 orang banduan hukum mati sedang menunggu moratorium dan menunggu keputusan kerajaan bagi hukuman gantian terhadap hukuman mati mereka. Dalam pindangan rang undang-undang ini, ada menyatakan tempoh masa untuk banduan terlibat melakukan semakan hukuman mereka adalah selama 90 hari. Pada soalan saya kepada pihak kerajaan, mungkinkah kerajaan akan memanjangkan sedikit masa daripada 120 hari ini? Kerana pandangan saya, tempoh ini adalah satu jangka masa yang amat singkat. Peguam yang mewakili mereka memerlukan sedikit masa mengemas kini dokumen-dokumen dan sekiranya ada bukti tambahan dan menguatkan sokongan permohonan mereka. Jadi permohonan ini juga pasti akan meningkat dan memerlukan tapisan yang serius daripada pihak mahkamah. Jadi saya rasa wajar untuk diberikan penambahan waktu. Saya faham kesalahan dilakukan oleh yang terlibat merupakan kesalahan yang berat. Namun begitu, ada kesalahan yang mungkin boleh diberikan sedikit kelonggaran. Misalnya kepada mereka yang dituduh dan dijatuhkan hukuman sebagai kaldai dadah. Adakah dengan mereka tidak tahu apa yang mereka bawa? Tahu-tahu saja dijatuh hukuman mati mandatory terhadap oleh mahkamah. Saya pohon pandangan daripada pihak kementerian bagaimana perkara ini dapat diberikan penyelesaian terhadap kaldai dadah ini. Seterusnya, Datuk Seri di-Pertua, saya ingin bertanya, apakah pihak Mahkamah Persekutuan akan mengambil kira faktor-faktor lain seperti kesihatan mental, kesihatan fizikal dan latar belakang banduan sebelum membuat hukuman terhadap keputusan yang dikatakan. Kita secara umum tahu bahawa tidak semua banduan akhir ini
mempunyai dana yang mencukupi. Semakan ini sudah tentu melibatkan kos yang perlu ditanggung oleh keluarga mereka dan juga diri mereka sendiri. Kos peguam bukan satu perkara yang mudah dan bukan satu perkara yang murah untuk dikenakan kali ini. Jika sekiranya ada penyelesaian daripada pihak kerajaan berkaitan hal ini, saya minta dijawab dalam Dewan Yang Mulia ini. Reaksi daripada keluarga yang terlibat dalam kesalahan banduan-banduan ini perlu juga kita ambil kira. Apa yang mereka lakukan sudah tentu akan memakan nyawa dan bukan satu isu kecil. Jadi apakah pihak kerajaan boleh melakukan supaya justifikasi yang kukuh boleh diberi dan dapat memuaskan hati keluarga mangsa? Kita tahu sekiranya ada banduan yang telah disemak terlepas hukuman ini, akan mendatang reaksi negatif daripada waris mangsa. Kita tidak mahu mereka mengamuk, melakukan perkara-perkara yang boleh menggugat ketenteraman masyarakat sebagai reaksi protes dan kekecewaan terhadap keputusan mahkamah. Saya harap ada penyelesaian dengan izin win-win situation dan keputusan mahkamah daripada keluarga mangsa. Datuk Seri Yang Pertua, dalam kesempatan ini juga saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, sama ada pindahan ini diluluskan nanti, apakah jaminan boleh diberikan bahawa kadar jenayah dapat diturunkan? Kalau ada kajian, pembuktian daripada negara-negara yang sudah memansuhkan hukuman mati mandatori ini, saya rasa eloklah terbitkan dan hebahkan kepada rakyat keputusan tersebut. Kita tidak mahu nanti ada yang berfikiran yang menjadi masalah ini, kerana kesalahan-kesalahan berat ini boleh dirayu dan disemak pula. Lebih-lebih lagi kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang berpengaruh dan punya kewangan yang cukup besar. Oleh itu saya minta supaya apa yang saya dan rakan-rakan ahli dewan yang berikan pandangan dan cadangan ini boleh diketengahkan agar kerajaan teliti dan ambil berat. Saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Pertua dan Timbalan Menteri yang sudi hadir pada dewan pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanipah di atas perbahasan tadi. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Dr. Ligas Warren. Silakan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang Di-Pertua, Datuk Seri Yang Di-Pertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang yang menarik perhatian bukan saja ahli-ahli Dewan Yang Mulia, bahawa setiap pemegang taruh yang mengharapkan Dewan Tertinggi ini berbahas dan meluluskan agar Malaysia secara rasmi menyertai kelompok negara yang menghormati dan memahami maksud sesebuah kesalahan secara menyeluruh, cara bagaimana mengatasi dan menangani serta bertamadun dalam mendekati penerapan nilai pemulihan yang berkesan. Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya menyokong penuh rang undang-undang pemalsuan hukuman mati mandatori 2023 yang menyeluruh kepada pemansuhan maksud mandatori dalam perundangan dan pemanjangan sepanjang hayat yang digantikan dengan hukuman pemenjaraan tidak kurang daripada 30 tahun yang boleh dilanjutkan hingga 40 tahun. Sabar saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institut atas ketekunan dalam merealisasikan pembentangan rang undang-undang ini. Datuk Seri Yang Di-Pertua, menyentuh kepada satu artikel yang dikeluarkan oleh Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pemansuhan hukuman mati mandatori ini akan memberi isyarat yang kuat di rantau ini, di mana terdapat beberapa negara jiran yang terlalu kerap mengenakan hukuman mati bagi jenayah seperti kesalahan berkaitan dadah yang dalam pandangan umum dianggap ekstrim. Ada juga kes di mana mereka dijatuhkan hukuman mati adalah termasuk orang kurang upaya dan yang mempunyai masalah berkaitan kesihatan mental. Di Malaysia pula, kebanyakan mereka dijatuhkan hukuman mati didakwa atas kesalahan berkaitan jadah. Majoriti kesalahan ini tidak memenuhi bayangan jenayah paling serius, bahaya ataupun ekstrim seperti membunuh dengan senjata. Maka pemansuhan mandatory yang dimaksudkan dalam RUU ini akan memberi anjakan paradigma baru dalam proses hukuman yang sedia ada dan memberi ruang perundangan kepada para hakim dalam memutuskan keperluan sesebuah kes dijatuhkan hukuman mati. Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya faham ada di kalangan kita rakyat Malaysia yang kurang senang dengan pendekatan yang diambil oleh kerajaan dalam perkara ini. Antara hujah adalah
untuk dilihat perkara ini dari perspektif mangsa dan keluarga mangsa. Saya setuju ini bukan senang kepada mana-mana pihak terutamanya yang terlibat secara langsung dalam meneliti tertuduh terlepas daripada hukuman mati. Namun saya berpandangan yang berbeza iaitu dengan izin. The right to life is absolute for all and we have no right to take it away from anyone. Kita perlu faham bahawa menghukum seseorang gantung sampai mati tidak bermaksud kesalahan tersebut tidak akan berulang dan negara kita bebas daripada kesalahan tersebut. Hukuman mati yang dikenakan tidak memberi impak holistik kepada proses rehabilitasi yang sepatutnya menjadi agenda utama setiap hukuman yang jatuhkan. Maka saya merayu kita semua melihat pemansuhan hukuman mandatory mati dari kaca ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, apa yang kita perlukan pada hari ini adalah pendekatan dari segi pemulihan. Soalan saya kepada Menteri, adakah proses pemulihan sedia ada efektif dan apakah statistik jenayah ulangan? Adakah seseorang yang telah habis menjalani hukuman penjara akan mempunyai harapan baru dalam menerapkan diri dalam kalangan masyarakat kita? Selain itu, soalan saya kepada Menteri, bagaimana kerajaan akan mengatasi masalah kesesakan di penjara kerana penyakit communicable disease dengan izin seperti tuberkulosis dan COVID-19 akan merebak dengan cepat dan ini akan secara tidak langsung membebankan Jabatan Kecemasan dan Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagai seorang doktor perubatan, saya berpegang kepada dengan izin right to life di bawah artikel 5/1 dalam Perlembagaan Persekutuan yang melarang rampasan nyawa sewenang-wenangnya. Banduan hukum mati diletakkan dalam kurungan bersendian, solitary confinement dengan masa terhad jika ada di luar sel mereka. Proses menunggu sehingga pelaksanaan keputusan hukum mati biasanya merupakan penyiksaan psikologi yang menyebabkan kesihatan mental yang buruk bagi banduan. Dengan menghormati semua nyawa dan ciptaan Tuhan Yang Maha Berkuasa, kita harus memberi semua insan layanan yang saksama termasuk banduan-banduan ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menekankan sekali lagi sokongan saya kepada rang undang-undang pemalsuan hukuman mati mandatory 2023. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Ligas Warren di atas pandangan tadi. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau Hoi Chai. Silakan. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk mengambil bahagian perbahasan rang undang-undang pemansuhan hukum mati mandatory 2023. Memang ini adalah penting kerana RUU ini bukan sahaja diperhatikan di seluruh negara, semua rakyat jelata di Malaysia, manakala malah dunia pun sedang memerhatikan kita. Saya simpulkan RUU itu adalah satu pencapaian. Syabas dan tahniah. Memang perbahasan pada petang ini saya nak membahagikan kepada 4 perkara. Yang satu ialah pandangan pendirian diri sendiri saya. Yang kedua, saya pun nak bahas mengenai perspektif yang saintifik yang termasuk juga fokus keberkesanan. Yang ketiga ialah perspektif daripada ahli-ahli keluarga mangsa dan seterusnya itu sistem keadilan jenayah dengan aspek pemulihan dan pencegahan. Datuk Seri Yang di-Pertua, pandangan saya ialah sebagai seorang penganut Katolik atau Kristians, saya percaya Tuhan Yang Maha Esa itu adalah berhak menentukan kehidupan dan kematian seseorang nyawa di dunia ini. Dan saya percaya semua rakan-rakan di Dewan Yang Mulia ini, tak kisahlah walaupun berbeza kepercayaan, tetapi akan setuju bahawa Tuhan adalah pengadil kehidupan dan kematian yang tunggal. Dengan izin Datuk Seri Yang di-Pertua, the sole arbiter of life and death, after all, who are we to play God in deciding whose life to take? Dari perspektif saintifik, kalau kita melihat hukuman mati dari sudut saintifik itu,
sudah menjadi bukti bahawa keberkesanan dengan izin the effectiveness pelaksanaan hukuman mati dalam mengurangkan kadar jenayah ganas seperti terorisme, perdagangan dada, pembunuhan adalah kurang kukuh. There is no solid evidence at all the death penalty reduce the violence crime rates effectively dengan izin. Menurut Navy Pillay, bekas Pesuruhanjaya Tinggi Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam ucapan beliau dia pada 5 hari bulan Mac 2014, dia mengatakan keputusan penyelidikan saintifik telah menunjukkan pemansuhan hukuman mati memberi kesan kepada kadar membunuh, malah ia turun selepas pemansuhan hukuman tersebut. Ini maksud apa? Ini maksud jenis hukuman memainkan peranan yang lebih penting dalam mencegah aktiviti jenayah berbanding dengan keberatan hukuman. It is the certainty of punishment, not its severity, that plays a bigger role in deterring the criminal activities dengan izin. Selepas perspektif saintifik, saya nak beralih kepada perspektif ahli keluarga mangsa. Memang penerimaan dalam kalangan mangsa walaupun pemansuhan hukuman mati mandatory itu adalah wajar dari segi agama dan dari segi sains sosial, terdapat segmen juga kalangan kita, terutamanya ahli keluarga mangsa yang berlainan pendapat dan kurang senang dalam perkara ini. Kalangan ahli keluarga mangsa risau terhadap potensi ancaman daripada pembunuh yang dibebaskan suatu hari kelak akibat pemansuhan hukuman mati mandatory. Ahli keluarga mangsa telah menghadapi dan melalui kesusahan, kepahitan dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya akibat kehilangan seseorang yang tersayang. Kini mereka juga risau tentang keselamatan mereka diri sendiri daripada bekas pesalah membunuh itu ada kemungkinan berniat membalas dendam. Tengok kes Annie Kok Yin Cheng, remaja berumur 17 tahun yang dirogol dan dibunuh kejam pada tahun 2009. Baru-baru saja keluarga Annie Kok, beberapa hari lepas itu keluarga datang ke Parlimen Yang Mulia ini merayu mempertimbangkan semula ke atas pemansuhan ini. Oleh itu soalan saya kepada kerajaan, apakah jawapan kerajaan kepada keluarganya? Saya berharap kerajaan mempertimbangkan setiap pendekatan sebelum tekad kepada pemansuhan ini. Dan saya berharap lebih banyak proses penerangan dan pastikan yang bebas itu pulih sepenuhnya. Minta 2 minit lagi. Silakan. Terima kasih. Dan seterusnya yang terpenting sekali saya nak bahas dekat sini ialah etos sistem keadilan jenayah. Kembali kepada etos sistem keadilan jenayah, aspek pencegahan dan pemulihan di sistem penjara haruslah kita memperkasakan. Walaupun kita ganti hukuman mati mandatory itu kepada hukuman mati mengikut budi bicara hakim atau mahkamah dan sepanjang hayat kepada hukuman penjara bertempur 30 atau 40 tahun yang diiringi sebatan, bekas pesalah yang dibebas tanpa menjalani program pemulihan yang mantap itu akan menyebabkan masalah sosial yang tinggi dengan potensi jenayah diulangkan sekali lagi. Tempoh 30 dan 40 tahun penjara bukan jangka masa yang pendek. Jabatan penjara sepatutnya boleh menghasilkan pemulihan yang memuaskan kalau mereka fokuskan sumber dan tenaga terhadap program pemulihan yang mantap itu. Saya pasti bahawa rakyat lebih lega dengan mendapat tahu bekas pesalah telah menyesali dan bertaubat ke atas kesalahan dan pulih sepenuhnya berbanding pesalah yang dibebaskan masih tidak mencapai tahap pemulihan yang memuaskan dan berpotensi mengancam keselamatan orang awam. Saya nak ambil kesempatan ini merujukkan satu negara iaitu Norway. Yang mungkin kebanyakan orang rakan-rakan kita tanya bagaimana proses pemulihan pesalah kejam dan pengganasan itu. Saya nak katakan sebagai ahli Dewan Negara, dengan izin saya nak cadangkan satu solusi yang holistik
dengan segi pencegahan dan pemulihan, iaitu Undang-Undang Tahanan Pencegahan Tanpa Had yang berserupa perundangan forwarding atau indefinite preventive detention seperti yang dilaksanakan Norway. Tempoh maksimum hukuman penjara di Norway itu adalah hanya 21 tahun saja. Agak pendek kan? Kerana kerajaan Norway sedar bahawa pesalah yang suka pulih kalau dibebaskan kepada masyarakat awam, dia mungkin akan menimbulkan ancaman keselamatan yang serius kepada orang ramai. Maka dalam mengimbangi ciri kemanusiaan, sistem keadilan selaras dengan agenda keadilan pemulihan, dengan izin Badan Kehakiman Norway diperkasakan, diberikan kuasa melanjutkan hukuman penjara pesalah yang mereka anggap belum kesal, belum taubat dan belum pulih kepada tahap yang memuaskan kepada 5 tahun lagi. Dan semakan itu tersebut akan dijalankan setiap 5 tahun. Dan dengan inilah akhir kata saya nak katakan bahawa hukuman yang sewajar terhadap kesalahan yang berbeza. Nature of offence dengan izin harus diambil kira. Kita boleh terima kes dada dan bunuh memberikan kuasa budi bicara kepada hakim, kepada mahkamah dalam menghukum persalahan. Tetapi rakyat dan kerajaan mempertimbangkan juga hukuman mati mandatory terhadap kesalahan rogo bunuh, culik bunuh. Oleh itu rakyat nak dalam kes ini diberikan hukuman yang berat. Janganlah semua sakit bagi Panadol saja. Oleh itu dengan akhir kata saya nak katakan bahawa pandangan, cadangan dan harapan saya memberikan sokongan penuh kepada kerajaan, pimpinan perkhidmatan awam dan melaksanakan pemansuhan hukuman mandatory mati. Saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau Hui Chai di atas perbahasan tadi. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Musada Haji Ahmad. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan ucapan perbahasan saya ini dengan baca sepotong ayat Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin an yuqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Ayat ini panjang tapi saya tidak berhajat untuk menghabiskannya. Tuan Yang Pertua, pembentangan kertas dan undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatory ini secara prinsipnya seiring dengan Undang-Undang Jenayah Islam. Saya meneliti syur Jawatankuasa Khas Kajian Hukuman Gantian terhadap hukuman mati mandatory seperti yang dibentangkan oleh Kementerian sebelum ini. Dua prinsip yang diutarakan Jawatankuasa Khas ini boleh dianggap selari dengan prinsip Undang-Undang Jenayah Islam. Pertama, hukuman mati dikekalkan dalam konteks bagi menghadapi kes-kes yang kejam. Kedua, pengenaan hukuman takzir iaitu selain daripada hukuman yang ditetapkan dalam hukuman had maupun qisas. Tuan Yang Pertua, perbincangan terhadap pemansuhan hukuman mati ini telah menarik perhatian global sejak kebelakangan ini. Ada yang berpandangan hukuman mati ini sebagai bertentangan dengan hak asasi manusia. Golongan sebegini mempertahankan bahawa si pesalah masih mempunyai ruang untuk dipulihkan serta hak untuk hidup. Maka justifikasi tersebut mewajarkan supaya hukuman mati ditiadakan terus dalam sistem perundangan negara masing-masing. Namun pada sisi yang lain, isu hukuman mati tidak sepatutnya diurus melihat kepada nasib si penjana semata-mata. Islam memberikan spektrum yang tegas dan fleksibel dalam soal hukuman mati. Ada hak kepada si pesalah, iaitu proses pendakwaan yang adil. Ada hak kepada si mangsa, iaitu diat atau pampasan dan kuasa pengampunan. Ketegasan hukuman mati berlaku apabila melibatkan kes-kes yang berada di bawah qisas dan hudud yang cukup syarat saksi.
keterangan pendakwaan yang ketat dan beban pembuktian yang tinggi sehingga tidak ada satu keraguan pun terhadap pendakwaan yang dibawa. Cukup syarat-syarat saksi, pendakwaan dan pembuktian tersebut, maka para hakim tidak ada lagi budi bicaranya kerana ketetapan hukuman itu telah ditentukan terhadap si penjenayah. Walaupun dilihat keras pada satu sudut, sebenarnya masih ada spektrum yang terbuka di sebalik ketegasan hukuman Islam ini. Pertama, soal diat atau pampasan. Pampasan ini wajib ditanggung oleh pesalah. Hari ini bukan sahaja dalam konteks hukuman mati, bahkan dalam konteks kemalangan yang menyebabkan kematian juga tidak menyebabkan keluarga si mangsa memperolehi diat. Bagaimana nasib keluarga si mangsa yang ditinggalkan tanpa ada apa-apa pembelaan? Berbeza dengan hukuman Islam, apabila melibatkan kehilangan nyawa, maka hukuman diat adalah wajar. Kedua, soal pengampunan daripada keluarga mangsa. Ini juga tidak diketengahkan dengan hukuman yang ada pada hari ini. Walaupun saya percaya Seksyen 183A Kanun Tata Cara Jenayah ada memperuntukkan mengenai kenyataan impak daripada ahli keluarga. Berbeza dalam hukuman Islam, ahli keluarga diberikan kuasa pengampunan. Oleh sebab itu, saya katakan dengan jelas tadi bahawa sememangnya hukum Islam ini tegas dan kelihatan keras, tetapi ada elemen fleksibel yang tidak ditonjolkan secara tersusun. Inilah keadilan yang menyeluruh dan seimbang. Tuan Yang Dipertua, saya mengharapkan agar kerajaan melanjutkan jawatankuasa khas hukuman mati ini dengan melakukan penelitian terhadap beberapa perkara supaya pelaksanaan hukum mati di negara ini benar-benar mencapai elemen pencegahan yang diharapkan. Kita seharusnya menilai pemakaian Seksyen 426 Kanun Tata Cara Jenayah iaitu berkenaan diat serta Seksyen 183A Kanun Tata Cara Jenayah iaitu kenyataan impak ahli keluarga sebagai suatu yang wajar dipertimbangkan dalam konteks ini. Saya juga mencadangkan kerajaan mempertimbangkan keanggotaan Lembaga Pengampunan dalam perkara 42/5 Perlembagaan Persekutuan turut diberikan kepada ahli keluarga supaya mereka juga dilibatkan dalam proses pengampunan. Sekian, terima kasih. Saya menyokong Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Musadaq Haji Ahmad di atas perbahasan tadi. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Hussein Haji Ismail. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua atas keizinan kepada saya untuk turut sama berbahas dalam isu dalam tajuk RUU Mati Mandatory pada hari ini. Saya ingin mengambil sedikit ruang masa untuk sebelum kita masuk kepada perbahasan jenayah yang membabitkan isu mandatory ini, kerana hari ini hari akhir Datuk Seri Yang Dipertua, izinkan saya mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini juga termasuk dalam isu jenayah antarabangsa yang sangat berat, iaitu untuk mengambil kesempatan ini merakamkan kutukan dan kecaman kita terhadap jenayah perang pencerobohan kuasa haram Israel terhadap negara-negara umat Islam di sekitarnya, termasuk sekarang negara Lebanon, dan pencerobohan dan pelaksanaan durjana tentera Israel terhadap orang-orang Islam yang sedang bersembahyang di Masjidil Aqsa beberapa hari yang lalu, dan isu ini terus hangat dan terus berulang setiap masa saban tahun, terutama di musim Ramadan yang penuh diberkati ini. Seterusnya saya terus kepada isu perbincangan kita pada hari ini. Bagi saya sangat bersetuju dengan rang undang-undang yang kita sedang bahas hari ini berkaitan dengan penghapusan mati mandatory
yang dalam kertas yang dikemukakan sekitar dalam 12 section. Saya ingat ada perkara yang juga kita harus ambil perhatian. Memang dalam isu mati mandatory ini, walau banyak yang dikaitkan, tetapi yang paling ketara sekarang daripada dulu ialah isu jenayah dadah. Dan memang isu inilah isu yang paling banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Hari ini insya-Allah kita bakal bersetuju untuk penghapusan mati mandatory terhadap penjenayah ini. Cuma yang saya terasa sikit kebimbangan, Yang Berhormat Menteri, sekeras itu hukuman yang sudah kita perlakukan sebelum ini, sehingga hari ini tanpa kelihatan keberkurangan jenayah dadah ini, pengedar dadah tak berkurang, pelaksana ataupun ketagih dadah terus meningkat. Sebenarnya apa yang menjadikan ianya begini? Mungkinkah kerana program pendidikan ataupun jenayah itu atau hukum yang dilakukan sebelum ini walaupun sekeras itu tidak cukup untuk mendidik maupun menggerunkan mereka. Dalam konteks dadah ini khususnya, dia mempunyai satu jenis jenayah yang berangkai. Ada komplementari jenayah dengan izin bersama. Dengan dadah, curi, rompak, bunuh, kadang-kadang bunuh bersiri. Jadi dengan pengurangan ketegasan hukum daripada mati mandatory kepada penjara seumur hidup ini bagus, tetapi apa langkah pelengkap kepada program ini supaya jenayah khusus yang dadah ini dapat dibendung dengan cara yang lebih berkesan. Hukuman-hukuman yang berkait dengan mati mandatory yang disebutkan di sini ialah dalam Islam dia terkait dengan hukum takzir. Banyak perkara yang dikaitkan dengan hukum takzir yang di bawah kuasa pemerintah. Bukan saja dadah, rasuah, seleweng kuasa, apa benda lagi, dadah dan lain-lain yang banyak yang kita sebut tentang yang terkait dengan yang disebut dalam section 12 section, tetapi itu yang terkait dengan takzir di dalam Islam. Cuma saya nak ambil kesempatan ini sedikit yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya mohon supaya kita tidak terlanggar satu perkara. Sebab tadi disebutkan bahawa selain daripada perkara-perkara yang dimasukkan dalam section mati mandatory ini, di sana ada hak kepada hakim untuk memutuskan perkara-perkara ini. Perkara yang saya nak sebut ini ialah tentang yang terkait dengan qisas. Dalam Quran dia menyebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Sama kita dengan orang Islam, ya ayyuhallazina amanu alaikumusiyam. Setara kedudukan hakim pendidik hukumnya. Dalam bab puasa itu Allah sebut. Dalam bab qisas itu yang juga Allah sebut. Satu daripada yang terkait dengan qisas adalah hukum bunuh dengan sengaja. Mudah-mudahan perkara ini akan diambil kira dan tidak termasuk dalam bidang ini untuk dikaitkan dengan penghapusan mandatory. Dan saya harap supaya yang terkait dengan hukum qisas tidak dicantumkan dalam hukum penghapusan hukum mandatory, sebab ini adalah hak Allah yang Allah tentukan di dalam Quran. Serakhirnya dalam isu bunuh hukum mati ini, saya nak sebutkan tentang sesuatu yang disebutkan oleh Allah. Di banyak-banyak hukum balas qisas ini, mati nyawa dia balas nyawa, mata dia balas mata, telinga dia balas telinga, gigi dia balas gigi, tapi di hujung tu Allah sebut, yang sangat dimuliakan ialah yang mengampun. Siapa yang berhak mengampun? Keluarga kepada mangsa. Kita di sini sekarang yang mengampun ialah orang lain yang tak kena mengena dengan keluarga. Boleh tidak ruang untuk kita tambahkan satu ruang
bidang pengampunan diberi hak kepada keluarga. Sebab yang menerima kesan bukan orang lain, tetapi keluarga Datuk Seri Yang di-Pertua. Dalam ruang itu pun, keluarga mampu memberi satu keputusan yang lagi hebat. Kehebatan ini pernah dijelmakan dalam zaman mutakhir ini, tahun 2015. Apabila satu peristiwa Abdul Muim melawan Ralford di Kentucky, United States America. Ralford yang membunuh anak pada Muim namanya Salahuddin, seorang peniaga pizza, dirompak, dibunuh. Tiba-tiba hakim menjatuhkan hukuman, bukan mati, menjatuhkan hukuman 31 tahun penjara. Selesai penghakiman di dalam mahkamah, Abdul Muin bangun dan terus menyatakan, on behalf of my son, dengan izin, dan on behalf of my son and my family, saya mengampunkan Ralford dengan membebas dan mengampunkan Ralford. Dengan linangan air mata, tiba-tiba Ralford bangun menangis. Seluruh anggota dalam mahkamah menangis, termasuk hakim Kimberly. Betapa hebat hukum ini, sebab ruang penghakiman ini. Sebab sebenarnya selepas yang Allah janji kepada mereka bahawa orang yang memberi ampun itu diletakkan ke suatu tingkat yang sangat mulia. Sebab itu disebutkan berulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta yang bersedekah, dimuliakan orang yang memberi keampunan, diangkat darjat orang yang berjiwa merendah diri. Yang dipungsi, walaupun ada banyak perkara yang saya nak sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ighfiril ighfiru wa yaghfar lakum. Maafkanlah orang lain, nescaya Allah maafkan kamu. Saya sebut, kalau tersilap, saya mohon cendekiawan membetulkan, dan saya harap mudah-mudahan dalam isu hukuman mati mandatory ada ruang-ruang lain. Termasuk dalam isu yang saya sebutkan, bunuh dengan sengaja ini, dia ada ruang yang saya nak cadang supaya ditambah tentang peranan keluarga. Bukan badan pengampunan saja, bukan hakim saja. Peranan keluarga harus dimasukkan supaya di dalam bidang kuasa pengampunan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Hussein Haji Ismail. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Terima kasih Menteri atas pembentangan rang undang-undang pindaan ini dan pemansuhan hukuman mati mandatory ini, dan saya rasa persiapan yang dibuat oleh kerajaan melalui jawatankuasa yang ditubuhkan agak ekstensif dengan libat urus berbagai pihak. Soalan saya, adakah atau betapa ekstensifkah libat urus yang dibuat bersama para ulama, mufti dan mereka ada tokoh-tokoh dalam Islam supaya apa yang ditimbulkan tadi telah diambil kira oleh mereka, oleh jawatankuasa ini, supaya kita akan mendapat suatu keputusan yang lebih menyeluruh, yang lebih adil kepada semua peringkat. Kita juga mengucapkan syabas kerana kita akan menjadi sebahagian daripada masyarakat antarabangsa. Kini ada 106 negara yang sudah tiada hukuman mati. Ini bukan mandatory, hukuman mati tidak ada. Dan kita masih berada dalam kelompok 56 negara. Jiran kita Singapura, seperti disebutkan oleh rakan kita tadi, masih lagi mengenakan hukuman mati, dan kita pernah merayu bagi pihak mangsa-mangsa ataupun pihak mereka yang telah dijatuhkan hukuman kerana mereka merupakan rakyat Malaysia. Mungkin dengan kita merubah atau meminda hukuman mandatory di negara kita akan sedikit sebanyak membuka mata bahawa kita berbeza. Kalau dulu kita kata kita minta dibebaskan atau ditangguhkan ataupun dikommutkan kepada hukuman lain, mereka akan balas balik, kamu di Malaysia pun lebih kurang juga, macam mana kamu nak mendesak kami. Hari ini kita memberikan satu isyarat yang baik kepada jiran kita.
Dan kesannya nanti memang akan memberikan suatu natijah yang baik dalam sudut keadilan kepada rakyat kita. Ya, kematian sudah berlaku, yang mati akan mati, yang membunuh didapati bersalah, ya, dan dihukum. Cuma dalam sistem keadilan yang menentukan salah silapnya setelah menilai segala bukti-bukti ialah hakim. Ya. Tetapi sebelum ini hakim sekadar mengatakan ya, kes pembunuhan, kesalahan telah berlaku. Kemudian dia tidak ada suatu hak untuk memberikan suatu hukuman. Ya, kesalahan telah didapati, hukuman tidak ada, maka dia terus pada hukuman mati. Yang ini adalah suatu saya tidak tahu macam mana kehidupan seorang hakim dalam bab ini, dalam menentukan hukuman ini. Bagaimana perasaan mereka, how they suffer dengan izin, itu satu perkara yang lain. Tetapi sebagai hakim yang lengkap, dia juga boleh memberikan hukumannya. Mengubah daripada mati mandatory kepada hukuman penjara antara 30 dan 40 tahun, dan sebatan bagi setengah kes adalah dilihat sebagai suatu yang manasabah, yang dilihat adil. Cumanya, seandainya yang dijatuhi hukuman itu adalah seorang yang berumur 60 tahun contohnya, 30 tahun dalam jail ni 90 tahun, lebih kurang hukuman mati jugalah, mati dalam hukuman penjara seumur hidup lah tu, ya. Jadi apakah tidak dipertimbangkan, hukuman ini juga bergantung kepada umur pesalah, supaya ada kesannya perubahan ini kepada orang yang bersalah. Kalau tidak, itu dikomut kepada 30 tahun, tidak dapat kebebasan tersebut, cuma tidak dihukum mati. Jadi saya mencadangkan supaya kalau boleh dilihat pengecualian-pengecualian di mana pesalah-pesalah itu adalah mereka yang telah berumur. Mengenai pesalah-pesalah dadah ini, kita pun telah menerima perbahasan hari ini bahawa ada kes-kes yang terpaksa dihukum kerana that's the law, tetapi oleh kerana ianya bukan suatu jenayah yang menyebabkan kematian pada ketika itu, kesan dadah ini dengan salah gunanya mungkin menyebabkan kematian, tapi pada ketika itu tidak mati. Jadi sewajarnya lah, bukan sekadar hukuman mandatory ini. Hukuman mati itu adalah terlalu berat bagi pesalah-pesalah sedemikian. Kesimpulannya, Tok Yang Betul, saya merasakan bahawa pindaan ini yang telah kita tunggu lama-lama, tunggu begitu lama dan telah kita sertai malah untuk libat urus untuk mengkaji semula ini adalah sangat tepat masanya. Dalam masa yang sama, ambillah perkiraan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh rakan-rakan saya yang berhormat Musaddaq, yang berhormat Cikgu Hussein tadi, supaya ianya akan menjadi lebih comel, lebih inklusif dan mengambil kira semua aspek keadilan yang ada di muka bumi ini. Datuk Yang Betul, saya mohon menyokong. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hakhtar Muhammad Ramli di atas perbahasan tadi. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Nguyen Jeluing. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang untuk membahas Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023. Akta ini ialah untuk memansuhkan hukuman mati mandatory dan mengubah hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan sebatan. Untuk tujuan tersebut, akta-akta berikut akan dipindahkan, iaitu kanun seksesaan, akta senjata api, penalti lebih berat, akta senjata, akta penculikan, akta dadah berbahaya,
Akta Perdagangan Strategik dan Kanun Tata Cara Jenayah atau Criminal Procedure Code. Malaysia adalah pada masa ini satu dari negara yang masih menjatuhkan hukuman mati mandatory di bawah akta-akta yang saya telah sebut tadi. Negara-negara lain yang juga mengendalikan hukuman mati adalah seperti Amerika, Jepun, Singapura, China, India dan kebanyakan negara-negara Islam. Dari kalangan negara-negara yang telah mansuhkan hukuman mati mandatory ialah seperti Portugal, Denmark, Norway, France dan Holland. Pemansuhan hukuman mati mandatory adalah dianggap sebagai progresif dan setaraf dengan negara-negara maju. Dengan mansuhnya hukuman mati mandatory, adakah hukuman mati dikekalkan mengikut budi bicara kebijaksanaan hakim? Timbalan Menteri tadi ada mengatakan ya, hukuman mati masih dikekalkan kepada jenayah-jenayah yang tertentu. Soalan saya ialah atau hukuman mati akan digantikan dengan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat atau imprisonment for life. Kita sudah mendengar bahawa sekarang mungkin tak ada lagi hukuman yang serupa atau hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan digantikan dengan pemenjaraan tidak kurang dari 30 tahun atau tidak melebihi 40 tahun. Untuk seseorang yang dijatuhkan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan telah menjalani misalnya 20 tahun, ada kemungkinan dengan pindaan ini akan dibebaskan dalam masa terdekat. Ini mengambil kira pengurangan tempoh atas sebab tingkah laku atau remission. Dengan keadaan yang begini, apakah perasaan ahli keluarga mangsa? Adakah penjenayah seperti ini akan disebat 12 kali bila hukuman matinya diganti dengan pemenjaraan minima 30 tahun dan tidak melebihi 4 tahun seperti diperuntukkan dalam pindahan yang dicadangkan? Dengan pemansuhan hukum mati mandatory, tidak ia akan menggalakkan penjenayah melakukan jenayah yang kejam seperti merompak, merogol dan membunuh sama sekali. Timbalan Menteri ada mengatakan bahawa buat masa sekarang tak ada bukti hukuman mati ini ada kesan dengan kelakuan jenayah. Tapi saya ingat kita boleh menilai kesannya selepas hukuman mati ini dimansuhkan. Baru kita tahu jika jenayah akan meningkat sebab hukuman mati ini sudah dimansuhkan. Pada pendapat saya, hukuman mati harus dikekalkan untuk jenayah yang kejam untuk menghalang mereka yang ingin melakukannya. Sekejap lagi ya. Bagaimanapun, hakim harus diberi pilihan untuk menjatuhkan hukuman mati atau hukuman yang lebih ringan. Sebab buat masa sekarang, hakim tidak ada pilihan dan terpaksa menjatuhkan hukuman mati mandatory untuk kes-kes selaras dengan kehendak akta-akta tersebut. Justru dengan akta pemansuhan hukuman mati mandatory, hakim dengan bijaksana mereka diharap menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan jenayah. Dengan itu saya mohon menyokong.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Nguyen Jeluyeng di atas perbahasan tadi. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberikan peluang untuk saya sama-sama membahaskan rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatori 2023. Tuan Yang Di-Pertua, sudah menjadi hak asasi bagi setiap manusia yang dijamin oleh perlembagaan negara kita, dijamin oleh agama kita, iaitu hak kebebasan kita untuk beragama, kebebasan untuk diri kita, kebebasan untuk kita bercakap, kebebasan untuk kita memberikan pendapat, juga kebebasan untuk kita buat pemilihan, dan juga kebebasan untuk kita bergerak. Dan yang lebih penting, Tuan Yang Di-Pertua, ialah kebebasan untuk kita hidup. Jadi hak manusia paling penting dalam kehidupan insan ini untuk hidup seperti yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 93 yang bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Dalam maksud ayat ini ialah penegasan tentang pentingnya kita menjaga hak nyawa bagi setiap manusia yang hidup. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, pengambilan nyawa seseorang itu diharuskan. Dalam kes-kes tertentu, pengambilan nyawa itu diharuskan dengan syarat sah mengikut ketentuan syariah, seperti hukuman bunuh ke atas pembunuh, kecuali mendapat pengampunan waris dengan bayaran diat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tidak semua hukuman bunuh adalah tetap. Dia boleh berubah-ubah. Maksud dia walaupun asalnya hukuman bunuh, tapi dia boleh diubah. Jadi hukuman bunuh ini boleh dipindah ataupun diberikan pilihan lain ataupun diubah kepada pemenjaraan sepanjang hayat seperti yang kita sebut. Tuan Yang Di-Pertua, bila kita dalam konsep Islam, pindaan hukuman bunuh ini terutamanya ianya melibatkan waris-waris kepada yang terlibat, yang mati dibunuh. Jadi seharusnya kaedah pampasan ataupun diat perlu diadakan dalam pelaksanaan pemansuhan hukuman mati mandatori ini bagi mendapatkan kemaafan daripada keluarga sebagai alternatif kepada untuk mendapatkan pelepasan hukuman tadi. Maksud saya bersetuju sangat dengan pandangan Webi serta lain supaya keluarga diberikan pampasan ataupun diat bagi sebagai alternatif untuk kita nak tukar hukuman daripada hukuman bunuh kepada hukuman pemenjaraan sepanjang hayat. Tuan Yang Di-Pertua, pindaan-pindaan ini kalau kita tengok banyaklah yang melibatkan memerangi Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, kesalahan membunuh dengan sengaja, kesalahan senjata api, Seksyen 3 1971, atau dadah memberbahaya 1952. Semua pesalah-pesalah berkenaan boleh dibawa hukuman mati mandatori. Jadi hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan hukuman pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang daripada 30 tahun. Dan hukuman kita tidak melebihi 40 tahun
dan serta sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Kepada Yang Berhormat Menteri, persoalan saya ada sikit persoalan untuk diajukan kepada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri. Sehingga tahun 2022 sekarang ni lah, kita nak tahu jumlah banduan yang masih dalam penjara yang sedang menunggu hukuman mati. Dan kita nak tanya juga Yang Berhormat Menteri, pindaan undang-undang baru ini, adakah ianya memberi kesan kepada banduan-banduan yang sudah diputuskan oleh mahkamah, diputuskan hukuman mati? Adakah ianya memberikan kesan? Mungkin boleh bagi data maklumat sikit tentang jumlah pemenjaraan seumur hidup. Berapa jumlah yang ada di mahkamah, di dalam banduan-banduan dalam penjara kita. Sekian, saya mahu menyokong. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris di atas perbahasan tadi. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Bobby bin Swan. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua di atas peluang untuk saya turut serta dalam perbahasan kali ini tentang rang undang-undang Akta Pemusuhan Hukuman Mati Mandatory 2013 yang sekian lama ditunggu-tunggu seperti yang dikatakan oleh Timbalan Menteri tadi. Datuk Seri Yang Dipertua, sebelum saya meneruskan perbahasan ini, izinkan saya memetik sebuah petikan dalam kajian Profesor Dr. Stephen Oliphant, pensyarah di Sekolah Pengadilan Jenayah, School of Criminal Justice di Michigan State University, dalam kajiannya yang diterbitkan berjudul Criminology and Public Policy yang berbunyi, tiada satupun penemuan yang ditemui dalam kajian berkenaan hubungan simbiotik di antara hukuman mati dengan penurunan kadar jenayah yang melibatkan hukuman setara dengannya. Hukuman mati mandatory bukanlah langkah yang relevan lagi pada dekad ini untuk menghentikan pembiakan jenayah yang dari berleluasa. Jadi petikan ini mengajak kita untuk sama berfikir sebenarnya bahawa ideologik yang digunakan untuk meneruskan hukuman mati mandatory sebagai mekanisme penghukuman agar jenayah berkurangan sudah tidak boleh diterima lagi. Apatah lagi pada zaman yang moden dan serba maju ini, majoriti negara dunia sudah mulai memasukkan hukuman mati atau setidaknya menawarkan moratorium bagi kesalahan jenayah mati mandatory. Datuk Seri Yang Dipertua, perwataan usul ini akan menjadi satu lagi rekod kita di Malaysia untuk termasuk dalam 140 buah negara daripada 193 buah negara yang telah memasukkan hukuman mati mandatory. Tahniah dan terima kasih kepada Timbalan Menteri kerana membantang rang undang-undang ini pada hari ini. Hal ini dikuatkuasakan lagi dengan dukungan daripada Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Volker Turk dalam ucap tamanya di persidangan Majlis Hak Asasi Manusia Sedunia kali ke-52 di Geneva, Switzerland, yang menekankan kegagalan hukuman mati di kebanyakan negara di mana hukuman ini tidak mampu membendung kadar jenayah yang bahkan wajar untuk dimasukkan kerana bersifat tidak berperi kemanusiaan, lapuk dan jauh ketinggalan. Negara-negara seperti di Afrika benua masih membangun seperti kita di Malaysia ini juga tidak ketinggalan untuk berusaha menghapuskan amalan hukuman mati di dalam tata cara jenayah mereka. Datuk Seri Yang Dipertua, hukuman mati bukan saja perlu dinilai dari segi kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi turut dinilai dari sudut pandang alam atau worldwide view dengan izin dan keagamaan
Dalam agama Kristian misalnya merujuk kepada 10 rukun atau 10 Commandments. Khusus dalam rukun yang ke-6 disebutkan dengan jelas bahawa membunuh sama ada atas alasan hukum maupun dalam keadaan yang lain, sekalipun adalah dilarang dan mencegah dengan prinsip keagamaan dan ajaran Kristian dan Bible. Saya fikir samalah dengan juga perspektif dalam Islam seperti yang dinyatakan oleh rakan-rakan tadi dan agama lain seperti Hindu dan Buddha. Saya percaya ramai cendekiawan agama cenderung untuk usul ini disokong dan diluluskan ketika kita semua pasti bahawa percaya bahawa sistem pengadilan dunia hari ini tidak seharusnya cenderung mewancanakan persoalan hukum saja, tetapi juga melibatkan pemulihan dan pendidikan serta menjabarkan ekspresi keadilan itu sendiri. Akhir kata, saya sugukkan kepada kita semua nukilan Profesor Mai Sato dari Monash University Australia, negara yang pernah berbalah secara siasah dengan kita suatu masa dahulu berkait hukuman mati. Dengan izin, I now take the view, together with more than half of the countries in the world, that the death penalty is unnecessary for all crimes. Kita harus percaya Malaysia madani bukan soal meratakan pembangunan sahaja semata-mata, tetapi menjulang rasa kemanusiaan dan kesaksamaan. Untuk itu saya tegaskan semula hukuman mati mandatory perlu dimansuhkan. Percayalah, menumpahkan darah seseorang pesalah bukanlah jaminan kepada berakhirnya sebuah jenayah dari terus menular. Pun begitu, hukuman yang setimpal harus tetap dilaksanakan. Membangun bangsa yang berhemah dan bertatusila tidak semestinya dengan hukum dan hukuman sahaja, tetapi juga melihat kepada bagaimana pendidikan dan ketertiban disadur bagi membina peradaban. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong rang undang-undang ini supaya diluluskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Bobby bin Swan di atas perbahasan tadi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Nuraini Idris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama membahaskan rang undang-undang ini. Seperti yang telah dibentangkan oleh YB Timbalan Menteri tadi, RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 ini adalah bertujuan untuk memansuhkan hukuman mati mandatory untuk mengubah pemenjaraan sepanjang hayat dan sebatan ke atas kesalahan yang dinyatakan dalam akta-akta yang disebut secara khusus dalam pindaan tersebut. Saya faham bahawa pindaan ini tidak memansuhkan hukuman mati secara total, tetapi lebih memberi budi bicara kepada hakim dalam kesalahan yang menyebabkan kematian untuk memutuskan sama ada menjatuhkan hukuman mati atau sebaliknya, menjatuhkan hukuman penjara bagi satu tempoh yang tidak kurang daripada 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun. Bagi kesalahan yang tidak melibatkan kematian, hukuman mati tidak harus dijatuhkan oleh mahkamah, dan sekiranya hukuman mati tidak dijatuhkan oleh mahkamah, pesalah boleh dikenakan hukuman alternatif termasuk sebatan. Begitu juga dengan perkataan penjara seumur hidup dalam akta-akta yang berkaitan yang disebut dalam pindaan ini dipindah kepada penjara dalam tempoh masa tidak kurang daripada 30 tahun tapi tidak boleh lebih daripada 40 tahun.
Langkah untuk memansuhkan hukuman mati mandatory ini dengan memberikan hukuman alternatif adalah langkah yang ditunggu-tunggu sekian lama dan yang dialu-alukan kerana setiap insan di dunia ini berhak mendapat peluang kedua dalam hidup. Berdasarkan statistik Jabatan Penjara Malaysia, dari tahun 2000 hingga 31 Januari 2023 menunjukkan bahawa terdapat seramai 2,350 kemasukan banduan yang telah dituduh di bawah kesalahan yang membawa kepada hukuman mati. Laporan Amnesty International, negara kita merupakan antara 15 negara di dunia yang masih mengenakan hukuman mati dalam kes kesalahan dadah. Malah sejumlah 67.62% orang banduan yang telah disabitkan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya pengedaran dadah, manakala hanya 29.36% banduan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh. Ini menunjukkan walaupun dengan hukuman mati mandatory yang diperuntukkan dalam Akta Dadah Berbahaya, kes-kes kesalahan dadah dilakukan oleh pesalah masih juga tidak berkurangan. Dan dilaporkan pada masa kini ada lebih daripada 1,300 orang banduan akhir yang sedang menunggu hukuman mati. Jadi soalan saya, adakah selepas pindaan ini dibuat, semua banduan akhir yang sedang menunggu hukuman gantung ini boleh memohon semakan kes mereka semula? Atau adakah pindaan ini hanya terpakai melibatkan sabitan kes-kes baru sahaja? Mohon penjelasan daripada YB Timbalan Menteri. Dan begitu juga dengan pemansuhan hukuman mati mandatory dan memberi alternatif kepada hukuman penjara untuk tempoh masa tidak kurang daripada 30 tahun. Tapi tidak boleh lebih daripada 40 tahun. Sudah tentu akan memberi kesan domino kepada kepadatan sel-sel penjara. Apakah usaha Kementerian Undang-Undang bersama dengan kementerian yang terlibat, iaitu Kementerian Dalam Negeri, untuk mereformasikan institut penjara supaya penjara-penjara yang sedia ada benar-benar bersedia dalam aspek penyediaan fasiliti serta kemudahan-kemudahan asas yang penting untuk menampung kemasukan banduan-banduan baru yang akan menjalani hukuman penjara sepanjang hayat pada masa hadapan. Yang terakhirnya, saya juga ingin mencadangkan dalam kes bunuh pesalah yang disabitkan dengan kesalahan bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, pesalah dikenakan membayar ganti rugi seperti cadangan daripada rakan-rakan senator tadi. Pesalah dikenakan membayar ganti rugi kepada keluarga mangsa yang dia bunuh untuk mengurangkan trauma keluarga mangsa yang kehilangan nyawa ahli keluarga mereka. Saya akhiri perbahasan saya pada hari ini dengan kata-kata William Blackstone. It is better, dengan izin, it is better that 10 guilty persons escape than that one suffer. Lebih baik 10 orang yang bersalah lepas daripada seorang tidak bersalah menderita. Sekian, Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Noraini binti Idris. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Abun Sri Anit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sekali lagi kerana memberi masa kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang yang ada di hadapan kita pada petang hari ini. Saya ingin membawa kita untuk memikirkan undang-undang ini akan sama ada akan memberi satu pengurangan ataupun penambahan kepada aktiviti ataupun kejahatan yang dilakukan oleh pembunuh ataupun selalunya pembunuh bersiri. Jadi dalam perkara begini saya percaya pembunuh bersiri kalau dikenal pasti, jadi saya sangat menyokong di mana hakim masih diberi kuasa untuk memutuskan pembunuh kejam, pembunuh bersiri diberi kuasa untuk menghukum mati bagi mereka yang tidak diperlukan di dalam masyarakat kita. Sebab kalau mereka dilepaskan
ataupun kalau mereka dipenjara seumur hidup, seolah-olah tidak memberi satu pengajaran kepada masyarakat kita. Ini satu perdebatan yang kita ingin sampaikan, yang kita ingin jawab, di mana adakah kita melakukan ini hanya kerana kita mau menjadi salah satu negara yang mau menghapuskan hukuman mati ini sehingga kita terpaksa untuk melakukannya. Ya, supaya kita tidak dilihat sebagai negara yang masih kuno mengamalkan hukuman mati kepada mereka yang membunuh atau sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan kita, dan saya percaya perkara ini perlu dibentangkan kepada kita di Dewan Negara ini supaya rakyat faham apa yang telah dikaji, apa yang telah dibuat untuk membolehkan kita mendapat satu maklumat jelas daripada kementerian untuk kita menghapuskan hukuman mati ini. Satu perkara yang kita kena lihat, ya, selama ini undang-undang yang kita ada adalah undang-undang yang menyekat ataupun mengikat hakim kita untuk terpaksa menjatuhkan hukuman mati, terutamanya di dalam kes pengedaran dadah. Ya. Walau bagaimanapun dengan adanya undang-undang baru ini nanti kita tidak lagi mengikat hakim-hakim kita untuk terpaksa menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang telah mencapai pengedaran melebihi berat tertentu. Persoalan kita pada hari ini, pengedaran dadah ini nampaknya semakin berleluasa. Baru-baru ini ada pengedaran ataupun pengangkutan dadah daripada negara kita hingga ke Australia yang melibatkan jutaan nilai tangkapan itu. Seolah-olah, ya, memang kita percaya seolah-olah hukuman mati ini pun tidak deterrent, ya, dengan izin terhadap kesalahan-kesalahan yang begini. Jadi bagaimanakah kita, ya, apabila kita tidak mengadakan hukuman mati lagi kepada hukuman pengedaran dadah ini? Ini yang kita melihat ke depan supaya pengedar-pengedar ini yang dapat keuntungan berjuta-juta daripada pengedaran, ya, mereka yang aktif ini, ya, pengedar tegar ini. Jadi bagaimanakah supaya perkara ini tidak berleluasa, bahkan sampai ke pedalaman, di rumah panjang, di kampung-kampung, ya, yang merosakkan generasi kita. Justru itu memang kita bersetuju supaya hakim masih diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada keadaan-keadaan di mana kesannya mendatangkan generasi kita rosak, ataupun yang seterusnya adalah untuk keluarga, kalaulah keluarga diminta untuk memberi pengampunan. Ya, kita setuju kalau keluarga diberi kuasa untuk mengampun kepada orang yang dihukum bersalah ini. Tetapi kita kena lihat juga pesalah itu, sama ada dia ini potensi untuk menjadi pembunuh bersiri. Jadi perlu diseimbangkan dengan kemaafan oleh keluarga dengan kerajaan menjaga masyarakat kita. Jadi dengan ini saya menyokong rang undang-undang ini, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Abun Sri Anyit. Sekarang dipersilakan Yang Berhormat Tuan Amir Muhammad Ghazali. Terima kasih Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, pagi ini saya ingin membahaskan pindaan pemansuhan mandatori hukuman mati ditukar kepada hukuman penggantian pembenjaraan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengemukakan pandangan bahawa pindaan 2023 RUU memansuhkan mandatori hukuman mati
bukannya bermaksud untuk melindungi atau memberi pembelaan kepada setiap penjenayah. Dalam konteks menjalankan kuasa tindakan pencegahan oleh pihak PDRM tidak memberi kesan langsung atau mengundang implikasi negatif terhadap tugasan PDRM khususnya dalam menjalankan penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan jenayah-jenayah berat. Jadi tidak betul akan dakwan sekiranya pemansuhan hukuman mandatory terima menyebabkan ada peningkatan kadar kejadian jenayah berat. Kita sedar bahawa pemansuhan mandatory hukuman mati bukanlah jaminan yang dapat mengurangkan kadar jenayah di negara ini. Namun saya berpandangan hukuman mati masih tetap ada dan terus dijalankan. Tetapi cuma bagaimana cara untuk seorang juri hakim tentukan itu terpulang kepada kebijaksanaan hakim yang menentukan. Datuk Yang di-Pertua, terdapat 3 akta yang berkaitan undang-undang yang membenarkan penahanan seseorang dengan tujuan untuk mencegah, antaranya ialah pertama, Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985, kedua, Akta Pencegahan Jenayah 1959 Seksyen 10 di bawah Seksyen 11. Tempoh individu yang ditahan tidak melebihi 2 tahun. 3 adalah Akta Pencegahan Jenayah Keganasan 2015 yang boleh mendatangkan kemudaratan, ketenteraman awam ataupun untuk menghapuskan kekerasan atau mencegah jenayah yang melibatkan kekerasan. Pilihan dan terikat mesti dijatuhkan hukuman mandatory teranaya. Hal demikian kadang-kadang kes melibatkan anak-anak muda yang berumur 18 tahun. Hakim mungkin punya pandangan anak muda tersebut teranaya. Contohnya ada dadah di dalam beg tetapi tidak dapat buktikan siapa yang letakkan dadah tersebut dalam beg tersebut. Bagi kes lain, individu yang menerima satu bungkusan yang dikirimnya kepadanya tetapi bungkusan itu disyaki mengandungi bahan terlarang. Sedangkan menurut sangkaan dirinya mungkin barang yang diterima itu adalah barang yang dipesan melalui talian online. Namun tanggapan pihak polis mengesyaki individu tersebut sengaja memesan barang terlarang tersebut. Contohnya pil kuda, pil ekstasi dan atau lain-lainnya. Jadi tidakkah ianya dianggap satu keadaan kadang-kala bukti itu dia on the thin line, maka yang terbaik adalah judge yang menentukan. Datuk Yang di-Pertua, undang-undang ini memberi keadilan kepada si mangsa yang sebegini. Namun begitu dalam situasi tersebut mereka pesalah diberikan peluang kedua dan juri hakim pula ada pilihan untuk menentukan orang itu harus dijatuhkan hukuman gantung ataupun hukuman penggantian. Jadi di sini kita boleh anggap direction budi bicara hakim sebagai penjelasan lagi hukuman penggantian dengan pemenjaraan yang tidak melibatkan kes kematian. Saya percaya pihak kerajaan mengambil kira keadilan serta kedaulatan undang-undang, rule of law sentiasa diutamakan kerana implikasi terhadap 1,327 pesalah yang menjalani hukuman penjara sebelum dilaksanakan hukuman sampai mati. Datuk Yang di-Pertua, di samping itu saya ingin soalkan kepada kerajaan. Apabila hukuman mandatory ini dihapuskan, adakah tidak ada kebimbangan kemungkinan kegiatan penyeludupan dan pengedaran dadah akan meningkat? Yang kedua, adakah keselamatan negara akan terjejas bila mana taikun-taikun dadah ini menjadi lebih berani menjalankan operasi haram ini? Yang ketiga, apakah tindakan kerajaan untuk mengekang dan mengurangkan bahaya dadah ini di dalam negara kita? Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyokong rang undang-undang pindaan 23 masukkan mandatory hukuman mati kepada hukuman penggantian penjara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Amir Muhammad Ghazali. Dipersilakan Yang berhormat Datuk Dr. Ras Adibah Muhammad Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi saya peluang. Saya di sini ingin merakamkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri serta kesemua agensi kerajaan yang berkaitan atas usaha dalam membentangkan RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 yang merangkumi pemansuhan hukuman mati mandatori dalam beberapa undang-undang di negara kita.
Turut dirakamkan ucapan terima kasih saya kepada Tuan Yang Terutama Duta Besar kita di Amerika Syarikat, Datuk Seri Nazri Abdul Aziz yang terus teguh dalam menyokong sejak 2011 lagi agar hukuman mati mandatori dimansuhkan. Pada 2011 juga, sidang meja bulat Parlimen Rentas Parti meluluskan beberapa resolusi, antaranya kerajaan patut mansuhkan hukuman mati mandatori terutama untuk Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1962 serta mengisytiharkan moratorium untuk menggantung hukuman gantung terhadap banduan sementara undang-undang itu disemak. Setinggi-tinggi penghargaan atas komitmen yang diberikan jawatan kuasa khas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori dalam penghasilan laporan kajian itu yang menjadi asas kepada perubahan sistem keadilan jenayah negara yang lebih sistematik dan juga efektif. Menurut Amnesty International, sejumlah 142 negara telah mansuhkan hukuman mati atau mengumumkan moratorium terhadap hukuman itu sementara 56 negara lagi masih mengekalkannya. Malaysia dalam 56 negara yang masih melaksanakannya bersama-sama China, Jordan, Singapura dan juga Mesir. Pindaan pada kali ini juga amat signifikan kepada komuniti OKU, orang kurang upaya, yang sering dijadikan sebagai keldai dadah ataupun dengan izinnya drug mule. Saya di sini menyokong penuh pindaan kepada Akta Dadah Berbahaya 1962, Akta 234 di mana pasal 54 bertujuan untuk meminda Seksyen 39B Akta 234 di mana pasal 50A bertujuan untuk mengubah hukuman bagi kesalahan mengedar dadah dalam Seksyen 39B-2 dengan mengubah bilangan sebatan daripada minimum 15 kali kepada minimum 12 kali jika hukuman mati tidak dijatuhkan. Pindaan ini amat tepat pada masanya. Hal ini kerana Malaysia kini merupakan ahli Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penggal 2022-2024. Pindaan RUU ini tentu sekali boleh menjadi pencapaian Malaysia dalam memberikan pengiktirafan kepada status hak asasi manusia. Saya yakin Tuan Yang Dipertua semua masih ingat insiden Nagendran K. Dharmalingam, iaitu rakyat Malaysia yang juga seorang OKU yang telah dihukum gantung mati di Singapura kerana didapati bersalah atas kesalahan mengedar heroin di Republik itu pada 2009 apabila ditahan dengan dadah jenis heroin seberat hampir 43 gram ketika cuba memasuki Singapura. Walaupun Malaysia telah kemukakan rayuan tetapi gagal. Sukar untuk kita merayu kepada negara-negara ini untuk tidak menggantung mereka apabila Malaysia mempunyai hukuman mati mandatori. Ramai lagi OKU yang terus dijadikan keldai dadah oleh sindiket-sindiket utama. Tetapi yang terus dikenakan hukuman mati adalah insan-insan teranaya seperti OKU, Warga Emas dan Miskin Tegar apabila mereka dijadikan keldai dadah. Sehubungan dengan itu, saya mohon agar kerajaan dapat nyatakan berapakah jumlah OKU yang telah menjadi mangsa keldai dadah di dalam dan luar negara sehinggalah kini. Berkenaan reformasi penjara, di Malaysia kita masih lagi mengalami isu kesesakan penjara. Kita juga masih banyak kes berhubung 39B, kes bunuh dan kes pemilikan senjata api yang berlaku tiap-tiap hari di mana kita lihat hukuman mati tidak mempunyai apa-apa sifat pencegah, bukan menjadi satu deteran ataupun halangan. Oleh itu, apakah jaminan kerajaan bahawa melalui pindaan-pindaan ini, permasalahan dan jenayah yang berterusan di negara ini akan berkurangan? Mohon juga nyatakan jumlah OKU yang masih menjadi tahanan di penjara-penjara di dalam negara kita. Saya juga berharap Malaysia dapat mencontohi negara Belanda dan Sweden yang telah menutup beberapa penjara di negara mereka berikutan dengan usaha reformasi hak asasi manusia dan reformasi penjara yang turut memberi impak positif dalam pengurangan jenayah di negara mereka. Pindaan perundangan melibatkan polisi penghukuman dan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori ini adalah perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah di Malaysia supaya lebih holistik dan inklusif. Selain tidak menafikan hak asasi individu untuk mendapat keadilan sewajarnya, justru saya ingin ucapkan tahniah kepada pimpinan Kerajaan Perpaduan yang terus mengangkat agenda pemerkasaan hak asasi manusia di negara ini. Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Ras Adibah Muhammad Razi. Sekarang saya menjemput pembahas yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Paul Igai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.
kerana menjemput saya membahas RUU pemansuhan hukuman mati mandatory 2023. Hukuman mati mandatory ini adalah satu hukuman sebagai hukuman setimbal dengan kesalahan yang sangat kejam. Mohon sebelum saya panjangkan ini, mohon penjelasan daripada Menteri pada masa tahun 1992 kepada hampir sekarang, berapakah banduan yang kena hukum gantung sampai mati? Datuk Seri, sekarang timbullah cadangan untuk pemansuhan hukum mati mandatory. Ertinya hukum mati mandatory ini tiada atau tak boleh diganti atau ditukar atau diturunkan hukumnya. Or non-reversible, seperti kata Menteri tadi, yang melibatkan 37 kesalahan dalam undang-undang dan 11 kesalahan memang melibatkan hukum mandatory mati. Mengikut Amnesty International, negara kita hari ini ada 1,300 lebih banduan dijatuhkan hukum mati, ada hukuman. Dan 60% ada menerima hukuman mati mandatory. Soalan saya, apakah kesalahan mereka ini? Datuk Seri, cadangan di depan kita hari ini ialah untuk meluluskan khususnya hukuman ganti kepada hukuman mati kepada budi bicara pihak hakim. Inilah satu hasil kajian mendalam tentang reformasi perundangan oleh Jabatan Kuasa Khas yang dianggotai oleh dan ketuai oleh ketua hakim masa itu. Dan banyak libat urus telah diadakan bersama dengan pelbagai kementerian, jabatan-jabatan kerajaan masing-masing, pihak bukan kerajaan dan pihak awam seluruhnya di lapisan masyarakat. Cadangan itu memanglah cadangan untuk memansuhkan hukuman mati mandatory adalah selaras dengan pembangunan semasa dan mewujudkan sistem perundangan negara adalah relevan pada masa terkini. Datuk Seri, saya mencadang untuk mencari punca lebih lagi dari langkah perlu diambil untuk mengelakkan pelakuan detik-detik jenayah dan bukannya hanya saja untuk mencari cara untuk menghukum sahaja. Datuk Seri Ketua, perkara saya fikir ada kaitan dengan isu ini. Saya akan menyentuh sedikit tentang sistem penjara di negara Norway. Penjara bernama Halden. Bilik penjara adalah dilengkapi sebagai hotel budget single bedded bilik seorang saja dengan izin. Pintu tak berkunci, hanya kawasan penjara itu adalah dalam kawalan ketat. Akan tetapi jumlah orang di penjara adalah 3,571 dari populationnya 6 juta. Norway memiliki kadar kesalahan berulang paling rendah di Eropah, iaitu hanya 20%. Cadangan saya, adakah kita akan mengkaji semula adakah sistem ini dapat diadapt oleh negara kita di sini. Datuk Seri, prevention is better than cure dengan izin. Pengelakan jadinya memang lebih sesuai daripada mengubatnya. Lokap yang berkongsi dengan bilik air, saya fikir masih ada, saya harap tidak ada lagi. Orang yang kena suspek sahaja juga direman dalam lokap beberapa malam dan akhirnya dibebaskan selepas diketahui tidak bermasalah. Namun dia sudah kena tahan dalam suasana keadaan tidak selesa. Adakah cara seperti ini selaras dengan sivil medani? Adakah bilik lokap
terkini masih dalam keadaan sama. Dengan pendek kata, adalah kita akan mengkajikan sistem penjara kita setakat ini. Datuk Seri Ketua, implikasi RUU ini memanglah akan merangkumi pindaan kepada akta-akta lain seperti akta senjata api dan dadah. Dengan ini, Datuk Seri, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Paul Igai. Now, selesailah perbahasan seramai 17 ahli yang berhormat di dalam untuk RUU ini. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Betul. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembahas yang berjumlah 17 orang yang telah pun menyertai pembahasan berkenaan dengan rang undang-undang ini yang cukup penting, dan saya mengalu-alukan idea-idea dan komen-komen yang telah pun ditimbulkan oleh Yang Berhormat dalam pembahasan tadi. Saya akan menjawab satu persatu, bukan mengikut giliran tetapi mengikut isu yang ditimbulkan. Saya telah pun mendengar persoalan daripada Yang Berhormat Puan Norita Swal tadi yang bertanya berkenaan dengan sokongan yang akan diberi kepada pesalah-pesalah yang membuat semakan ke Mahkamah Kelak. Adakah kerajaan akan memberi sokongan dari segi kewangan dan sekiranya apakah cadangan-cadangan yang akan dibuat? Untuk maklumat Yang Berhormat, bantuan yang tidak berkemampuan dan yang memerlukan bantuan guaman boleh mendapatkan bantuan tersebut dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ataupun dipanggil sebagai YBGK dengan kerjasama Majlis Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia ataupun The Bar Council. Dan sudah tentunya tidak ada kerajaan akan menyelaras perkara ini dengan badan-badan tersebut bagi memastikan legal aid itu memang disediakan dan diberi kepada bantuan-bantuan tersebut untuk memastikan keadilan dicapai. Juga boleh dikerjasama dengan pihak mahkamah untuk memberi court appointed counsel. Boleh juga diuruskan bagi tujuan memberi legal counsel ataupun legal aid kepada mereka yang akan pergi ke Mahkamah Persekutuan bagi tujuan semakan hukuman mati mereka di masa depan. Juga dari segi pengampunan ataupun permohonan pengampunan ataupun dari application for clemency dengan izin, Jabatan Penjara Malaysia sentiasa membantu dalam membuat permohonan-permohonan tersebut dan bantuan layak membuat permohonan pengampunan selaras dengan Peraturan 113 Peraturan Penjara 2000 sebaik saja sabitan dijatuhkan dan untuk kali kedua selepas 3 tahun daripada sabitan dijatuhkan. So dalam dari segi ini pihak penjara juga akan mengemukakan laporan setiap 4 tahun sekali untuk membolehkan lembaga pengampunan mempertimbangkannya. Dan bagi kes-kes hukuman mati, perkara ini akan juga di bawah peraturan-peraturan penjara 2000 tersebut. Bagi status hukuman mati bukan warga negara, statusnya adalah seramai 483
daripada 1,312 yang pada masa ini dengan izin on death row. 483 of them are foreigners dengan izin. Maksudnya ini adalah satu bilangan yang besar, hampir setengah daripada banduan-banduan akhir yang menghadapi hukuman mati sekarang adalah dari foreigners. Dengan izin Tuan Yang Bertuah. Senator Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah telah pun bertanya berkenaan dengan petisyen pengampunan di Raja. Dan persoalan yang timbul adalah apakah yang akan terjadi kepada banduan yang telah ditolak permohonan mereka, permohonan pengampunan mereka. Untuk maklumat yang berhormat, banduan yang dikekalkan hukuman mati masih boleh mengemukakan petisyen pengampunan di lembaga pengampunan. Itu tidak, mereka masih mempunyai hak tersebut. Dan moratorium yang telah pun diperkenalkan akan kekal sehingga kesemua kes didengar dan keputusan semakan telah dimuktamadkan oleh mahkamah. Selepas itu, satu pendirian berkenaan dengan moratorium seterusnya akan dibuat, tapi buat masa ini belum ada sebarang keputusan dibuat oleh pihak kerajaan berkenaan isu tersebut. Saya ingin mengenakan di sini bahawa hukuman mati masih boleh dikenakan, hanya hukuman mati mandatory saja yang dimansuhkan. Dan oleh yang demikian, untuk menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh beberapa yang berhormat berkenaan dengan keseriusan jenayah tersebut, sama ada jenayah-jenayah seperti pengedaran dada dapat dibendung ataupun dikurangkan bilangannya sekiranya undang-undang ini diluluskan. Kita perlu harus ingat, Tuan Yang Dipertua, bahawa hukuman mati itu masih boleh dikenakan oleh mahkamah mengikut fakta-fakta dan keadaan-keadaan setiap kes. Jadi untuk kes-kes yang agak amat serius seperti kes bunuh, rogol bunuh, culik bunuh dan sebagainya, of course, budi bicaranya masih ada. Seperti di India, Tuan Yang Dipertua, walaupun hukuman mati itu dimansuhkan, budi bicara masih ada. Sama seperti di sini, di mana untuk di India, ianya telah pun dikenakan. Hukuman mati telah pun dikenakan. Contohnya di dalam kes the rape cum murder of seorang wanita di atas bas yang telah pun yang agak amat kejam, di mana mangsa di dalam kes tersebut telah pun dirogol berkali-kali oleh, kalau tidak silap saya, 5 atau 6 pesalah, di mana beliau telah pun meninggal dunia beberapa hari kemudian. Di dalam kes tersebut, mahkamah di India telah pun mengenakan hukuman mati tersebut. Jadi, of course, it would likely be reserved for the worst of worst cases dengan izin Tuan Yang Dipertua, tapi ini akan bergantung kepada budi bicara mahkamah. Dan berkenaan dengan isu pengedaran dada. Isu pengedaran dada seperti yang telah pun bangkitkan tadi secara betulnya, as rightly pointed out, Tuan Yang Dipertua, kebanyakan kes-kes pengedaran dada kami mendapati adalah melibatkan keldai-keldai dada ataupun drug mules. Dalam keadaan tersebut, keldai-keldai dada itu sekiranya dihukum mati, tidak akan, secara logiknya, tidak akan mengatasi masalah pengedaran dada. Ini adalah satu perkara yang penting, yang perlu kita mempertimbangkan dengan seriusnya. Sekiranya we are serious, if we are serious in combating the menace of drug trafficking dengan izin Tuan Yang Dipertua, dan kita harus menangani punca masalahnya, iaitu kita harus mengambil tindakan terhadap the drug lords dengan izin secara umumnya untuk membendung masalah ini. Oleh kerana keldai-keldai dada itu memang ada
you execute them, there will be another drug mule. Oleh kerana mereka terdesak atas keadaan-keadaan peribadi mereka yang tertentu dan yang mengakibatkan mereka membuat tindakan-tindakan pengedaran dada ini. Jadi kami kerajaan ini memang berkomited untuk menangani masalah pengedaran dada, tetapi jawapannya bukannya hukuman mati terhadap terutamanya keldai-keldai dada. Seperti yang ditanya oleh Senator Datuk Ras Adiba tadi, beliau telah pun menimbulkan berkenaan kes Nagindran di Singapura, iaitu seorang yang telah pun dihukum mati di negara tersebut atas kes pengedaran dada. Dan pada masa itu, walaupun kita merayu untuk beliau tidak dihukum mati, we didn't have the standing to do so. Pada masa sekarang, kami mempunyai kedudukan yang lebih baik untuk merayu kepada negara-negara lain yang menjatuhkan hukuman mati, oleh kerana kita sendiri telah pun mengambil langkah proaktif ini untuk menghapuskan hukuman mati, walaupun hukuman itu menghapuskan hukuman mandatory buat masa ini. Dan Yang Berhormat juga telah pun bertanya berkenaan dengan statistik jumlah OKU di penjara kita. Saya boleh memberi senarai statistik itu secara bertulis dalam masa yang terdekat. Yang Berhormat Senator Dato' Arman Azhar Abu Hanifah ada bertanya berhubung sama ada tempoh permohonan untuk semakan semula boleh dipanjangkan. Ini memang akan dibahaskan selepas rang undang-undang ini, iaitu rang undang-undang yang seterusnya. Tapi memang tempoh untuk membuat permohonan di bawah untuk semakan di dalam kes-kes sebegini adalah 90 hari. Memang ada ramai yang telah pun bertanya, adakah tempoh ini terlalu pendek? Ianya dalam hemat saya, ianya tidak terlalu pendek, oleh kerana apa yang diperlukan adalah hanya untuk membuat permohonan itu dalam 90 hari tersebut. Ianya tidak perlu didengar dalam 90 hari. As long as you file the application within 90 days, ianya boleh diterima. Dan sekiranya tidak seorang banduan itu tidak dapat membuat permohonan itu dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 90 hari, beliau masih boleh membuat permohonan ke Mahkamah Persekutuan untuk mendapat extension of time dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, dan Mahkamah boleh mempertimbangkan sekiranya permohonan itu adalah wajar dan berpatutan. Dan sekiranya ada masalah seperti mendapat dokumen dan sebagainya, seperti mendapat rekod rayuan yang mungkin telah pun hilang oleh kerana long lapse of time, itu juga permohonan masih boleh dibuat dengan syarat satu affidavit tambahan akan difailkan di masa depan untuk setelah rekod rayuan itu ditemui dan sebagainya. So as long as the application is filed within the 90 days, supplementary affidavits dengan izin Tuan Yang Di-Pertua boleh dikemukakan untuk mengemukakan dokumen-dokumen yang tidak dapat ditemui dalam masa 90 hari tersebut. Dan beberapa Yang Berhormat telah pun menimbulkan isu pencegahan ataupun the deterrent effect of the death penalty. Ada yang menimbulkan, ada yang menyatakan bahawa kesan pencegahan ataupun the deterrent effect of the death penalty itu tidak, there is no deterrent effect. Ianya tidak mengurangkan kesalahan-kesalahan jenayah, terutamanya kesalahan-kesalahan yang serius, juga tidak mengurangkan kesalahan-kesalahan pengedaran dada. Dari segi kesalahan-kesalahan berat, dari segi kes-kes bunuh,
kita perlu menekankan ataupun harus mengingati bahawa terdapat banyak faktor yang boleh mengakibatkan seorang pesalah itu melakukan jenayah berat tersebut, dan bukan semestinya wujudnya death penalty ini akan mencegah mereka melakukan kesalahan berat tersebut. Oleh kerana banyak kes seperti ini dibuat at the spur of the moment, Tuan Yang di-Pertua. Dalam keadaan-keadaan tersebut, sama ada wujudnya death penalty at the spur of the moment tidak akan secara lazimnya will not play on the mind of the individual. Jadi kerajaan adalah committed seperti yang saya katakan pada mulanya, bahawa langkah-langkah yang lebih holistik perlu dipertimbangkan, perlu diambil untuk menangani masalah-masalah kesalahan jenayah yang serius in the long term. Dan dari segi pengedaran dada, sudah seperti mana yang saya katakan tadi, the death penalty tidak akan mengatasi ataupun menangani masalah pengedaran dada tersebut. YB Yang Berhormat Senator Tuan Musodak Haji Ahmad bertanyakan mengenai pengampunan daripada keluarga mangsa dan telah pun mencadangkan untuk melibatkan ahli keluarga mangsa di dalam lembaga. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi perkara ini keputusan untuk memberikan pengampunan adalah tertakluk eksklusifly kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong mengikut artikel 42 Perlembagaan Persekutuan, dan dalam keadaan tersebut beliau ataupun Yang di-Pertuan Agong boleh mengambil kira ataupun boleh mendapat mendengar the advice of the Attorney General dan lembaga, tetapi keputusan memberi pengampunan itu adalah di dalam budi bicara eksklusif Yang di-Pertuan Agong. Dan beberapa Yang Berhormat telah pun menimbulkan persoalan berhubung dengan pelaksanaan diat. Untuk makluman Yang Berhormat, pampasan pada masa ini ada diperuntukkan di bawah Seksyen 426 Kanun Acara Jenayah, di mana mahkamah boleh memberi pampasan kepada ataupun mengarahkan pampasan dibayar kepada mangsa ataupun keluarga mangsa. Walau bagaimanapun ini perlu diamalkan dengan lebih di masa depan, dan dengan berkenaan dengan isu diat, kerajaan memang sedang mengkaji pelaksanaannya, termasuk implikasi perundangan dan kewangan kepada kerajaan. Yang Berhormat Senator Tuan Hussein Haji Ismail ada menimbulkan soalan berhubung langkah yang diambil oleh kerajaan untuk jenayah dada. Sama ada langkah-langkah ini dapat membendung kesalahan tersebut. Kerajaan berpandangan penyelesaian isu dada tidak bergantung, Tuan Yang di-Pertua, sepenuhnya kepada sama ada hukuman mati dimansuhkan atau tidak. Sebaliknya, seperti yang saya katakan, ia merangkumi pelbagai aspek yang lain, antaranya keberkesanan penguatkuasaan undang-undang ataupun enforcement. Itu adalah satu perkara yang serius yang perlu diperbaiki, dan juga ia akan merangkumi isu kefahaman orang ramai mengenai kesan jenayah tersebut dan juga peluang serta tarikan untuk melakukan sesuatu jenayah itu. Dalam erti kata lain, penyelesaian isu dada ini perlu mengambil kira kesemua faktor ini secara holistik. Yang Berhormat Senator Dato' Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli bertanya. Sedikit mencelah Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kalau menurut kaedah Islam, diat ini mesti, diat dan kafarah mesti dibayar